Assalamualaikum semua dan apa khabar? Jadi topik kita hari ini adalah berkaitan dengan tidur yang cukup. Okey, mari sama-sama kita check point. Okey. Bila kita bangun pagi, adakah kita berasa lebih bertenaga ataupun kita rasa tidak bermaya? Okey. Jika anda berasa pagi bangun rasa lebih cerdas, okey, rasa aktif dan excited, maksudnya anda telah mendapat tidur yang cukup. Jika anda bangun pagi dan rasa tidak bermaya, rasa malas nak bangun, okey, rasa nak sambung tidur balik, okey, mari kita kira berapa jam anda dapat tidur pada malam tersebut. Okey. Okey, untuk orang dewasa disyorkan untuk kita mendapatkan 7 hingga 8 jam tidur setiap malam. Okey, namun satu kajian menunjukkan bahawa kebanyakan orang dewasa Malaysia hanya mendapat 6.4 jam tidur secara purata. Jadi, secara amnya bermaksud kita kekurangan 1.6 jam tidur setiap malam. Apabila jangka masa kekurangan tidur ini bertambah, seseorang akan kekurangan tidur sebanyak 11.2 jam seminggu. Banyak kan? Jadi, kekurangan tidur untuk jangka masa yang panjang adalah buruk untuk kesihatan anda. Okey, maksudnya tidak baik untuk kesihatan kita. Jadi, saya bagi contoh seperti saya tidur setiap malam pada jam 10 malam. Okey, dan saya akan bangun pada jam 5 pagi. Di sini saya telah mendapatkan 7 jam waktu tidur setiap hari. Jadi kepada saya telah mendapat waktu tidur yang cukup. Jadi jumlah tidur yang disyorkan adalah berbeza mengikut kumpulan umur. Contohnya bayi yang baru lahir, mereka perlukan waktu tidur sekurang-kurangnya 16 ke 18 jam setiap hari. Kanak-kanak tadika pula memerlukan 11 hingga 12 jam setiap hari. Kanak-kanak yang bersekolah sekurang-kurangnya 10 jam setiap hari. Okey, remaja memerlukan 9 hingga 10 jam setiap hari. Okey, dan orang dewasa memerlukan 7 hingga 8 jam setiap hari. Jadi kita perlu pastikan kita mendapat waktu tidur yang cukup setiap hari. Okey, di sini kita nak ulas lebih lanjut. Mengapa warga Malaysia kekurangan tidur? Okey, yang pertama sekali, alat mudah alih. Contohnya tablet, iPad, handphone. Okey, ini adalah satu yang tidak baik untuk kesihatan kita. Okey, kalau kita terlampau ataupun terlalu banyak menghabiskan masa dengan alat mudah alih. Yang kedua, ketagihan internet. Dan bila guna alat mudah alih, selalunya kita buat apa? Sama ada main game ataupun browse internet. Dan yang ketiga, tanggungjawab peribadi dan kerja. Okey, ini yang tidak dapat dielakkan, tapi kita boleh mengawalnya. Okey. Kerja dan juga tanggungjawab peribadi kita memang tidak dapat elakkan, tapi kita boleh mengawal bagaimana kita hendak menguruskan tanggungjawab peribadi dan kerja ini. Okey. Dan kenapa tidur yang cukup adalah sangat penting? Yang pertama, untuk fungsi otak yang sihat. Yang kedua, untuk kebaikan emosi. Yang ketiga, untuk kesihatan fizikal. Yang keempat, untuk meningkatkan sistem imunisasi kita. Okey. Yang kelima, untuk pelaksanaan tugas seharian. Contohnya, membenarkan anda melaksanakan tugas sepanjang hari dengan lebih baik. Okey, bila badan kita rasa cergas, kita akan lebih bertenaga untuk melakukan kerja-kerja seharian. Dan juga untuk keselamatan, mengurangkan kemalangan yang berkaitan dengan memandu dan kerja. Jadi kalau kita mengantuk semasa memandu, ini adalah sangat membahayakan diri kita dan juga orang lain. Okey. Jadi sekarang anda dah faham kepentingan mendapatkan tidur yang cukup dan juga kepentingan tidur. Okey. Jadi, adakah anda tidur dengan cara yang betul? Okey. Saya ada satu tips
bila anda nak tidur, katakan anda akan tidur pada jam 10, make sure pada jam 9.30 anda sudah berada di atas katil tanpa sebarang gadget ataupun alat mudah alih, di mana ini adalah antara cara untuk menyelesakan diri ataupun nak buatkan diri anda rasa selesa untuk tidur pada waktu malam. Okey. Ini adalah salah satu tips yang bagus untuk anda. Okey, tips yang kedua, selaraskan jadual tidur anda. Okey, tidur dan bangun pada waktu yang sama setiap hari. Jangan anggap bahawa anda boleh gantikan kekurangan tidur anda dengan masa yang tidur yang lebih panjang pada masa anda tidak bekerja. Tidur tambahan pada hari cuti mungkin boleh membantu anda berasa lebih baik, tetapi ia boleh merosakkan ritme bangun tidur badan anda. Okey, elakkan hidangan yang besar beberapa jam sebelum tidur, tetapi anda boleh mengambil snack ringan. Okey, dan elakkan juga nikotin, contohnya rokok, kafein ataupun minuman beralkohol. Okey, dan beraktiviti fizikal sepanjang hari seperti bersenam, tetapi jangan buat senaman kuat 2 atau 3 jam sebelum tidur. Okey, sebab bila anda bersenam yang heavy ataupun yang berat sebelum 2-3 jam sebelum tidur, ini akan membuatkan minda anda aktif dan juga badan anda aktif, jadi susah untuk tidur selepas itu. Jadi seterusnya, elakkan ubat yang boleh menangguhkan atau mengganggu tidur anda. Jika anda mengambil ubat, bincang dengan doktor anda untuk mengetahui sama ada ubat-ubat itu yang penyebab anda kekurangan tidur. Dan pastikan suasana sesuai untuk tidur. Pastikan bilik tidur senyap, dingin dan gelap. Jangan pula bila nak tidur tu pasang lampu terang-terang, okey, pasang lagu kuat-kuat. Okey, ini tidak sesuai untuk mendapatkan tidur yang berkualiti. Okey, kepada sesiapa yang mungkin balik kerja lewat malam, okey, anda perlu mandi sebelum tidur kan? Jadi amalkan menggunakan air panas, okey, semasa mandi sebelum tidur. Okey. Dan bersantai sebelum tidur, contohnya membaca buku atau mendengar muzik yang menenangkan. Ini akan dapat membantu anda mendapatkan kualiti tidur yang baik. Jadi, jika anda mengalami corak tidur yang tertentu seperti memerlukan lebih daripada 30 minit untuk tidur setiap malam, bangun beberapa kali atau sering tidur sekejap, anda patut berbincang dengan doktor anda untuk mengenal pasti jika anda ada gangguan tidur ataupun masalah kesihatan yang lain. Jadi, ini adalah beberapa tips yang saya nak share pada hari ini tentang kualiti tidur dan mengapa kita perlu mendapatkan tidur yang mencukupi. Jadi, jika ada sebarang pertanyaan, sila tanya kepada jurulatih anda. Okey, sampai di sini saja. Bye.